الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada risalah Manhaj Aqidah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih lagi pada perbahasan berkenaan dengan Tauhid Uluhiyah, iaitu kita membahaskan isu yang terakhir untuk Tauhid Uluhiyah ni, iaitu Ruqyah. Terakhir kita berhenti pada muka surat 340 pada pendapat Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan Ruqyah. Secara kesimpulannya, apa yang nak disebut oleh penulis, dia kata Ruqyah ni hukumnya boleh apabila memenuhi syarat-syarat seperti mana yang dah kita lalu pada perbahasan sebelum ni. Dan seseorang tu dia boleh ruqyah dirinya sendiri tanpa meminta orang lain untuk meruqyahkannya. Maknanya dia baca apa-apa ayat-ayat pelindung daripada Al-Quran dan hadis, doa-doa ketika mana dia sedang sakit. Dan itu lebih baik ataupun lebih afdal berbanding meminta orang lain untuk meruqyahkan dirinya sendiri. Lalu kita tengok pada malam ni apakah kecenderungan Al-Imam Asy-Syafi'i berkenaan dengan isu ruqyah ni. Pada muka surat 340 dia datangkan beberapa riwayat berkenaan dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i berkaitan dengan ruqyah. Dia sebut situ Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan. Ar-Rabi' bin Sulaiman ialah murid kepada Imam Asy-Syafi'i yang sangat rapat. Puluhan tahun dia duduk menuntut ilmu dengan Imam Asy-Syafi'i ketika mana Imam Asy-Syafi'i berada di Mesir. Selepas Imam Asy-Syafi'i melakukan hijrah daripada Iraq ke Mesir, antara yang melazimi Imam Asy-Syafi'i ni, murid dia ialah Rabi' bin Sulaiman, yang merupakan seorang muazzin Bilal di Masjid Amru bin Al-As di kota Fustat dalam Qahirah sekarang. Qahirah di Mesir. Masjid itu pun masih lagi ada sampai sekarang. Rabi' bin Sulaiman dia kata, Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya tentang ruqyah. Orang tanya pada dia opinion, pandangan berkenaan dengan ruqyah. Lalu dia menjawab, tidak mengapa ruqyah dengan kitabullah dan dengan zikrullah. Ruqyah ni tak apa selama mana dia guna ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang warid daripada hadis Nabi ataupun zikir kepada Allah yang mafhum, yang difahami. Aku bertanya, yang bertanya itu ialah Rabi' bin Sulaiman, apakah boleh orang, iaitu ahlu kitab, meruqyah orang muslim? Ahli kitab merujuk pada waktu itu ialah orang Kristian, kebanyakannya yang ada di Mesir pada waktu itu. Imam Asy-Syafi'i menukas tu maksudnya menjawab, respon. Maka kata Imam Syafi'i boleh. Ahli kitab, orang Kristian ni, padri mereka, biara dan biarawati yang duduk berkhidmat di tempat ibadat orang Kristian ni, mereka pun boleh meruqyah orang Islam selama mana dia memakai mantra-mantra daripada Al-Quran. Kita tengok jawapan Imam Syafi'i, dia kata ya,
apabila memakai kitabullah dan zikrullah. Lalu Rabi' bin Sulaiman ni pun dia tanya, mana dalilnya? Tanya aku. Okey. Sini kita nak keluar tajuk sikit. Ada orang dia buat satu persepsi yang buruk bila mana orang-orang yang mendengar pengajian agama ni meminta dalil daripada gurunya. Sekarang tuan-tuan tengok, Rabi' bin Sulaiman ni dia sebut benda tu direct depan Nabi, depan Imam Syafi'i. Maknanya dia tanya, mana dalilnya? Kan kita selalu dengar sebahagian orang duk kata, tanya dalil ni daripada perbuatan yang tak beradab. Tak tanya tu lagi baik. Ini bukan menjadi amalan pada zaman awal. Ni bukan beza 300-400 tahun dengan kita. Imam Syafi'i ialah tokoh yang awal. Wafat pada tahun 241 Hijrah. Maknanya pada kurun yang awal lagi. Nak tunjuk pada kita 204 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal baru 241 Hijrah. Cuma nak katanya, ini ialah keadaan yang kita tak tahu. Kita kadang-kadang gelapkan sisi ini. Ini ialah proses normal dalam belajar. Bila mana satu orang dia nak yakin terhadap satu-satu pernyataan yang dia dengar, dia minta bukti. Lalu Rabi' bin Sulaiman ni pun dia tanya kepada gurunya Imam Syafi'i, mana dalilnya? Tanya aku. Imam Syafi'i menjawab, bukan dalil, tetapi Malik bercerita kepada kami daripada Yahya bin Sa'id, daripada Umarah bin Abdul Rahman. Malik tu ialah Imam Malik bin Anas, guru Imam Syafi'i lah, yang merupakan pendiri pengasas kepada mazhab Maliki. Dia kata Malik bercerita kepada kami, Yahya bin Sa'id daripada Umarah bin Abdul Rahman, bahawasanya Abu Bakar menjenguk Aisyah yang sedang sakit sementara seorang wanita Yahudi tengah meruqyahnya. Aisyah sakit, satu orang pergi jumpa Abu Bakar As-Siddiq sebab nak ziarah Aisyah yang sakit ni. Lalu dia tengok yang sedang meruqyah Aisyah ni ialah wanita Yahudi. Maka Abu Bakar berkata kepada wanita Yahudi tu, ubatilah dengan ruqyah daripada kitabullah. Maknanya, ubatilah anak aku ni, tapi ubatilah dia dengan bacaan-bacaan daripada kitabullah. Riwayat ni ada dalam kitab Muwatta, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sunan Al-Kubra oleh Al-Baihaqi, dan sanadnya pun ialah sanad yang sahih. Dan ianya juga diletakkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhazzab, pada perbahasan boleh ataupun tak boleh mendapatkan ruqyah daripada orang bukan Islam jika sekiranya dia menggunakan ayat-ayat daripada Al-Quran. Orang bukan Islam pada zaman tu ialah orang Kristian, yang mana orang Kristian ni dia punya pengamalan, dia punya teologi ni apa kita nak terjemah, dia punya kefahaman agama dia hampir sama dengan Islam. Cuma dia beza sikit je, iaitu pada status Nabi Isa. Adakah ianya Tuhan, anak Tuhan, macam mana? Yang kita tahu bahawasanya orang Islam mengimani Nabi Isa itu sebagai Rasulullah, macam mana Nabi Muhammad itu juga. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya jangan kita ambil suasana ini terus kepada zaman kita. Sebab orang kafir pada zaman kita tidak sama, ahli kitab pada zaman kita pun tak sama juga. Nanti kita akan tengok pada perbahasan yang seterusnya untuk tengok pandangan-pandangan yang lain dan macam mana nak tarjih pandangan ni, nak pilih pandangan yang paling terbaik. Muka surat 300, perenggan yang paling bawah pada muka surat 340 tu, aku berkata kepada Imam Syafi'i, masih lagi Rabi' bin Sulaiman, kami tidak menyukai ruqyah daripada ahli kitab. Secara umumnya satu orang Muslim, dia memang tak selesa berubat, tambah pula perubatan dengan jenis ruqyah ni daripada orang bukan Islam. Macam kita seorang Islam, kita orang selalu datang masjid, kita orang yang duk buat amalan-amalan, duk jaga salat apa semua ni, tiba-tiba nak dapatkan rawatan daripada bomoh Siam contoh, Buddha ataupun Hindu.
Kita rasa tak selesa. Melainkan sebahagian orang yang dia memang tak beramal dengan Islam, dia okey. Yang mungkin solat dia tak jaga sangat. Yang ni mungkin okey untuk dapatkan rawatan daripada mereka-mereka ni. Tapi orang yang jaga salatnya, ada amal ibadahnya, dia tak selesa. Jadi Rabi' bin Sulaiman dia kata, kami tak suka ruqyah daripada ahli kitab. Tanya Imam Syafi'i, kenapa tak suka? Dia kata, bukankah telah sampai kepada kamu riwayat Abu Bakar tadi? Maknanya Imam Syafi'i kata, dalil dah ada, sekarang ni memang boleh, kenapa kamu tak nak? Lalu jawab Rabi' bin Sulaiman, aku tidak mengetahui ada sahabat Nabi yang menyelisihinya. Jawab Imam Syafi'i, dia kata, aku tak tengok pun mana-mana sahabat yang diorang dapat tahu kata Abu Bakar telah mengambil ahli kitab untuk mengobati anaknya Aisyah. Ada sahabat lain yang counter balik, yang kata kepada Abu Bakar, apa berubat dengan ahli kitab ni? Tak ada seorang pun yang lawan. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i, ianya bukan satu hujah ataupun satu persepsi yang perlu kamu besarkan. Tak perlu pun. Sebab benda tu berlaku pada zaman sahabat. Kemudian tambah lagi Imam Syafi'i, dia kata, bukankah Allah Ta'ala telah menghalalkan makanan ahli kitab dan wanita-wanita mereka untuk dinikahi? Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Setiap apa yang dihalalkan oleh Bani Israel juga dihalalkan oleh kamu, wahai orang Islam. Tak ada masalah untuk kamu makan. Sembelihan ahli kitab diterima. Perempuan-perempuan daripada kalangan ahli kitab boleh dinikahi. Cuma pada zaman sekarang, nak definisikan ahli kitab tu siapa, masalah. Di negara jiran, di Indonesia, perkahwinan rentas agama Muslim dengan Kristian sangat tak terkawal. Bukan setakat perkahwinan antara Muslim dengan Kristian, bahkan perkahwinan dengan Muslim dengan Hindu, Muslim dengan Buddha, tak terkawal. Cuma biasanya kita tengok kebanyakan orang-orang di sana yang kahwin rentas agama ni, Muslim dengan Kristian, biasanya mereka akan mengatakan tiada larangan untuk berkahwin dengan ahli kitab. Dia orang guna hujah tu, boleh kahwin dengan ahli kitab. Masalah sekarang, adakah benar penganut Kristian sekarang ni, terutamanya di Malaysia dan juga di Asia Tenggara ini, dikategorikan sebagai ahli kitab? Itu persoalan dia. Kalau tuan-tuan tengok secara surface, permukaan, bukan nak kena belajar agama Kristian tu sampai faham, pengamalan orang Kristian di Asia Tenggara, bukan di Asia Barat ataupun Asia Tengah. Asia Barat ni negara Arab apa semua itulah, di Jordan, di Palestin apa semua ni, di kawasan kita ni, hatta kita di Perlis ni pun, di Malaysia ni, yang kebanyakan Kristian di Malaysia ni, mereka ni bermazhab dengan mazhab Katolik ataupun bermazhab pecahan daripada Katolik, Presbyterian dan lain-lain. Macam di Perlis ni, The Lady of Fatima ni, tu antara pecahan-pecahan daripada Katolik tu. Adakah mereka pengamal ajaran Kristian yang dikategorikan sebagai ahli kitab? Jawapannya, mereka bukan pengamal. Mudah cerita saya nak sebut, mereka bukan pengamal. Sebab tuan-tuan kena tahu, pengamal Kristian yang dimaksudkan sebagai ahli kitab ni ialah mereka yang mengamalkan Kristian yang awal, ortodok. Kalau tuan-tuan pergi ke Jordan, Mesir, Palestin, sebahagian besar penganut Kristian di sana bertudung seperti mana muslimah, perempuan muslim. Sebab pensyariatan dalam agama Kristian pun kena pakai tudung. Tapi di Malaysia, tuan-tuan tengok pengamal Kristian di Malaysia, yang paling banyak kita tengok sekarang ialah orang-orang daripada bangsa Cina, Tionghoa ni, dia orang convert daripada agama lama dia orang, Taoism apa semua tu, Buddha apa semua, masuk agama Kristian. Memang kristianisasi di Malaysia ni banyak berlaku pada orang Cina. Kebanyakannya, terutamanya yang lahir pada tahun 80-an, 90-an, 2000 dan ke atas, golongan-golongan muda ni, golongan yang tak sampai usia 30 dan 40 ni lagi, mereka kebanyakannya dah convert Kristian, dan keluarga dia orang pun okey dengan benda tu. Walaupun ada sebahagian yang masih lagi berada pada agama lama, agama
Tao ataupun Buddha ni lah, ataupun agama lama orang Cina, iaitu menyembah roh orang-orang yang telah mati, nenek moyang mereka yang terdahulu. Sebab tu kalau tengok orang Cina hatta di Perlis ni pun, dia orang ada altar. Altar ni maksud dia apa? Macam kotak warna merah dekat kedai dia orang. Buka kedai pagi tu, dia akan ambil colok, dia buat macam tu. Itu dia seru nenek moyang dia yang lama. Dia letak dengan limau, dengan apa. Ada yang ringkas je altar dia. Dia ada tulis. Ada yang altarnya jenis ada patung buka dalam kotak warna merah tu. Okey. Itu pengamal kepada ajaran orang Cina lama. Tapi yang muda-muda ni, yang berusia 20-an ke atas, maknanya 20-an, 25 sampai 30 sampai 40, ataupun istilah hipster sekarang orang panggil yang sunat pakai laser ni. Yang muda-muda ni lah. Yang muda-muda ni, dia orang ni tak nampak kehebatan pada agama lama ni. Dia orang nampak kelas tu ada pada agama Kristian. Benda ni sama berlaku hatta di negara Asia Barat pun. Di Jordan apa semua pun, terutamanya negara yang banyak menerima dakwah Kristianisasi ni ialah Iran. Tapi dia orang tidak Kristian di negara dia orang Kristian bila mana dia orang migrate ke negara orang lain. Contoh, orang-orang Iran yang berhijrah ke negara orang lain, dia orang Kristian di negara tu. Macam kita Malaysia ni, orang-orang Iran yang belajar, sambung degree, master, PhD, dia orang convert Kristian di sini. Dia orang tak rasa dah pengamalan Syiah Imamiyah ke yang diamalkan di kampung dia orang tu relevan. Dia orang convert. Di IPT yang ada mereka-mereka ni, kebanyakan dia orang convert. Cuma nak katanya lah, nak definisikan dia orang sebagai ahli kitab tak boleh. Sebab pengamal Kristian Ortodok seperti yang ada di Palestin sekarang, ini antara tempat yang ada Kristian Ortodok lagi, Mesir ataupun dipanggil dengan Koptik Mesir ni, Kristian Koptik Mesir, mereka ni babi pun tak makan. Sama macam kita, tak makan. Tudung pakai. Kalau tuan-tuan tengok dia punya padri dia orang cara pakai jubah mirip dengan imam masjid pun. Beza dengan pemakaian padri-padri di belah Asia Tenggara ni, gap yang sangat jauh. Kita tahu ini pakaian padri kawasan ni. Sebab tu kalau kita pergi ke Mesir, kita akan tengok bila mana pesta buku antarabangsa ni, yang duk jual buku-buku agama Islam ni, turun juga padri-padri dia orang beli juga buku-buku tu. Maknanya dia orang mendalami agama lain. Sama jugalah dengan Yahudi Ortodok yang ada di Palestin sekarang. Okay. Kalau nak kategorikan mereka sebagai ahli kitab, mereka lah golongan yang paling dekat dengan definisi. Tapi tu pun kena perhati. Tak boleh mudah-mudah. Ni Kristian daripada Palestin, ni Kristian daripada Jordan, ni Kristian daripada Mesir. Kahwin je lah dengan dia orang. Sebab fatwa-fatwa ulama di Jordan, di Mesir pun tidak begitu luas membenarkan benda ni. Tapi di Indonesia dia tak terkawal. Dikira kahwin dia. Dan tidak berlaku penukaran agama walaupun sudah berkahwin. Bahkan lebih teruk lagi, suaminya Kristian, isterinya Islam. Yang tu tak ada dalam syariat Islam. Yang ada dalam syariat Islam ialah suami itu Muslim, dia nak kahwin dengan ahli kitab perempuan. Muslimah tak boleh ambil ahli kitab lelaki sebagai suami dia. Itu hukum asal dia. Okay. Cuma nak katanya, bila mana kita baca kenyataan ni, kita tak boleh terus ambil nak guna. Tak boleh. Sebab suasana pada zaman tu sama jugalah dengan Kristian yang ada di Syria. Sebab Imam An-Nawawi ni dia duduk kawasan tu. Di Syria hari ni, kalau kita pergi ke Damaskus sekarang, ada beberapa bab ni ialah orang kata apa, macam Malaysia kita ni, bandar dia ada mukim-mukim dia, macam kita lah mukim. Bandar Dimash tu besar, dia ada beberapa kawasan, bab dia bab ni pintu lah dalam bahasa Arab dia ada setengah-setengah kawasan tu dia diberi nama dengan nama Hawariyun Nabi Isa. Tengah bandar Damsyik tu dia ada satu kawasan nama dia Bab Tuma. Bab Tuma ni ialah pintu yang kebanyakan orang Kristian duduk situ. Kawasan kejiranan orang Kristian. Sebab sekarang ni Syria ni kita dah boleh masuk lah. Cuma orang tak berapa expose sangat. Macam mana nak masuk Syria ni? Border nak masuk Syria daripada Jordan pun dah buka.
Pelancongan nak pergi ke sana pun dah buka, tapi orang masih lagi takut-takut dan tak berani. Cuma saya boleh katakan Syria juga antara negara yang populasi ahli kitab Kristian dia tu tinggi, dan pengamal Kristian di sana pun taklah mengamalkan Kristian yang terlalu terpesong juga, tapi dia tak dahsyat macam Kristian yang diamalkan di Korea Selatan, Kristian yang diamalkan di US. Dia beza. Maknanya acuan Kristian di negara Arab ni dia lebih kurang penyelewengan berbanding yang diamalkan di Eropah. Yang tu lebih teruk. Yang di Eropah ni lagi tak boleh nak kategorikan dia orang sebagai ahli kitab. Okey. Jadi pada zaman Abu Bakar, hatta pada zaman Imam Asy-Syafi'i, juga pada zaman Imam An-Nawawi yang lebih kemudian, suasana orang Kristian lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Adhkar oleh Imam An-Nawawi, bila mana sampai pada bab takziah, memberi takziah kepada orang mati, kita pergi jumpa family dia, family ni baru kematian orang, Imam An-Nawawi dia ada bahas dalam kitab Al-Adhkar bab menerima takziah daripada orang kafir kepada orang Islam. Orang kafir pergi beri takziah kepada orang Islam. Dan Imam An-Nawawi kata antara ucapan yang dianjurkan untuk orang kafir sebut kepada orang Islam ialah azzamallahu ajrakum, semoga Allah Ta'ala membesarkan pahala kepada kamu. Orang kafir boleh sebut orang Islam, dan orang Islam pun boleh pergi takziah orang kafir sebut benda yang sama. Itu adalah Al-Azkar. Tuan-tuan boleh cek tengok. Saya baru cek tengah hari tadi pun, benda tu ada. Maknanya apa? Suasana Kristian di sana berbeza dengan Kristian sini. Jadi nak kategorikan sebagai ahli kitab tu susah. Sebab bila mana berlaku kematian bagi orang-orang Kristian di sana ni, di negara Syria, belah Syam ni lah. Sebab Syam ni kebanyakannya tinggi lagi populasi Kristian dia. Mereka tidak ada berkabung macam Kristian-Kristian di belah kita ni. Mereka tiada pengkhususan pakaian warna hitam. Ada juga. Dia orang ni buat macam tu mungkin sebab dia orang tak duduk di negara Arab, dia orang pindah ke negara Eropah. Sebab ada orang-orang yang Kristian di situ tu, dia pergi ke negara Eropah dan dia ikut style pengamalan Kristian di Eropah. Cuma saya nak katanya yang saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, di Jordan ni pengamalan Kristian, terutamanya orang Kristian yang membesar di kampung, tak keluar ke mana-mana pun. Saya duduk di Mafraq. Mafraq ni ialah bandar border dengan Syria. Dia macam kita Perlis border dengan Thailand. Sangat dekat. Nak pergi ke Syria tu cuma 20 km. Sampai border, kita dah boleh masuk terus menuju ke Dimashq, Damsyik. Di Mafraq ni ada banyak gereja. Gereja-gereja tua yang berusia 150 tahun dan lebih. Semua pengamal-pengamal yang duduk di Mafraq ni, pengamal Kristian ni, penganut Kristian ni, mereka kebanyakannya menggunakan nama yang exactly sama dengan orang Islam. Sama betul. Dan percakapan harian dia orang pun ialah percakapan yang lebih kurang sama dengan orang Islam. Dia orang sebut bismillah. Kita memang keliru betul bila mana kita mula-mula kenal dia orang. Sebab kita ingat dia orang tu Muslim. Okay. Tapi yang ni pun dalam fatwa Jordan tak boleh nak kahwin dengan anak perempuan dia orang ke ataupun biarawati dia orang ke, kerana tidak menepati definisi ahli kitab, dan juga tak boleh menerima ruqyah daripada dia orang pun. Sebab dia orang tak masuk. Itu fatwa daripada Jordan. Saya nak sebut ni ialah yang di Jordan pun hakikatnya tak berapa nak boleh kata ahli kitab lagi. Sebab memang saya tengok dengan kepala saya sendiri dalam gereja dia orang ada sekolah, ada kindergarten dia orang sendiri. Sebab rumah sewa saya tu memang dia punya kata apa, anjung rumah tu buka tingkap, terus nampak ke lapangan gereja dia. Direct nampak lapangan gereja. Guru-guru tadika dia pakai telekung macam muslimah kita di belakang. Kita tak akan kata dia bukan Kristian. Kita tak akan kata dia kata apa Kristian kalau first kita tengok dia. Dan dia orang tidak ada pengenalan salib, semua tak pakai. Melainkan dia orang ada tatu salib di tangan kiri dia orang buat tatu saja. Di tangan kiri ada. Itu pengenalan dia. Okay. Tapi tuan-tuan tengok, memang tuan-tuan nampak sejuk hati betul lah macam orang Islam. Memang betul macam orang Islam.
Cuma kita tahu dia Kristian bila mana hari Christmas, dia orang sambut Santa Claus. Ada dalam gereja dia orang. Itu saja pengenalan. Tapi dari segi pengurusan, dan orang Malaysia kita yang belajar sana pun banyak ambil khidmat daripada orang Kristian. Bahkan berurusan untuk sewa rumah dengan orang Kristian lagi mudah. Ni saya kata demi Allah, saya kata kalau pergi Jordan nak sewa rumah orang Kristian lagi mudah berbanding sewa rumah orang Islam. Realiti. Dia orang cukup mudah. Dan dalam rumah dia orang, rumah sewa yang dia orang bagi, tiada salib-salib ni, tak ada. Tidak ada. Maknanya dia orang tidak ada unsur berhala yang kuat sangat dalam gereja dia orang baik. Sebab kita tahu Jordan ni antara Ardul Muqaddas, tanah suci dia orang untuk orang agama Kristian. Sebab orang-orang Kristian dia percaya sungai Jordan itulah tempat baptisnya Nabi Isa AS dan juga Nabi Yahya. Sebab tu kita akan tengok cukup musim, ada musim tertentu bulan 6, bulan 7 ni banyak bas datang daripada Indonesia, daripada Malaysia, daripada Singapura. Kristian-Kristian daripada Malaysia, Singapura apa semua ni, dia orang pergi, dia orang buat ziarah macam orang buat ziarah haji sekarang. Dia orang pergi mandi situ. Inilah tempat-tempat suci bagi dia orang. Antaranya Gunung Nebo yang ada di ini tempat dia orang. Tapi kita boleh nampak gap yang beza Kristian daripada Asia Tenggara dengan Kristian yang di Syam ni, di Asia Barat ni. Okay. Jadi balik kepada buku kita ni, bila mana Imam Syafi'i sebut macam tu, suasana dia lain. Itu benda yang kita kena faham. Okay. Muka surat 341. Oleh sebab itu, menurut saya, begitu juga halnya dengan ruqyah mereka jika dilakukan dengan kitabullah. Mana Imam Syafi'i kata, kalau makanan diorang pun kita halal makan, sembelihan diorang, termasuklah dalam ruqyah diorang pun kita boleh ambil khidmat ruqyah daripada diorang. Demikian Imam Asy-Syafi'i menuturkan. Jadi Imam Asy-Syafi'i membolehkan ruqyah dengan syarat diambil daripada kitabullah atau zikrullah. Inilah yang benar insya-Allah. Mengenai ruqyah ahli kitab untuk orang Islam, terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Jelas kita nampak pandangan Imam Syafi'i, ruqyah ahli kitab diterima. Lepas pada tu dia bawa beberapa pandangan ulama daripada mazhab lain membahaskan tentang isu ruqyah ahli kitab terhadap orang, untuk orang Islam. Okay. Pandangan pertama, boleh, yang membolehkan untuk ruqyah ni, kita tengok. Pendapat ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Malik dalam satu riwayat. Mereka membolehkan apabila dilakukan dengan kitabullah dan zikrullah yang dikenal serta ruqyahnya selamat daripada syirik. Dalilnya adalah hadis Abu Bakar dalam kitab Al-Muwatta seperti yang telah kami sebutkan di atas. Memang Imam Syafi'i dia follow tok guru dia Imam Malik. Ruqyah ahli kitab makbul, diterima, boleh. Dengan syarat ahli kitab yang kita sebut tadi itulah, bukan ahli kitab padri yang Qoddan ni kita ambil ni. Bukan. Sebab kita kena tahu di Madinah pada waktu itu tak ada orang Kristian. Tak ada juga orang Yahudi pun. Sebab zaman Imam Malik, bumi Madinah telah menjadi tanah haram yang tak boleh dimasuki lagi oleh orang kafir. Tapi macam mana Imam Malik dia boleh mengiyakan pandangan ruqyah daripada ahli kitab? Biasanya orang Madinah bila mana dia orang nak ruqyah, dia orang akan pergi ke tempat lain untuk ruqyah. Sebab kita kena tahu dalam mazhab Maliki ni, antara usul yang diterima dalam mazhab mereka ialah amal ahlu Madinah. Orang Madinah buat macam mana, maka dia terima. Sebab itulah kalau kita tengok, antara isu sensitif dan kontroversi dalam mazhab Maliki ni ialah isu penisbahan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kita tahu mazhab Maliki ialah menolak puasa 6 Syawal tu. Walaupun ada sebahagian Malikiyah membenarkan, tapi dia tak sama pengamalan dia dengan Syafi'iyah dan lain. Beza dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak bersama dengan guru dalam bab ni. Dia tahu mazhab Syafi'i menerima puasa 6 Syawal. Memang kita dianjurkan untuk buat. Tapi mazhab Maliki, Imam Malik sendiri dan Malikiyah sebahagiannya tak terima. Apa sebab dia orang tak terima? Sebab Imam Malik kata, daripada aku kecil sampailah aku jadi orang yang boleh beri fatwa, aku tak tengok orang Madinah bulan Syawal puasa.
Itu kata Imam Malik. Tak ada seorang pun dalam bumi Madinah ni lepas pada puasa Ramadan masuk bulan Syawal dia orang puasa 6 hari berturut-turut. Tak ada. Tidak ada. Sebab tu dia orang tolak. Mazhab Maliki ni tolak bab ni. Walaupun hadisnya tu termasuk dalam hadis yang agak kuat periwayatan dia. Sebab tu kita kena tahu usul mazhab. Dia macam kita lah di Perlis. Bila mana ada orang yang berkerah sangat nak kunut subuh, dia akan jadi pelik dan ganjil untuk kawasan tu. Untuk kawasan orang lain tak apa. Tapi taklah kata Perlis ni sampai tak ada tempat buat, tak buat langsung. Ada tempat yang buat, cuma dia bukan menjadi pegangan kepada pemerintah. Begitu jugalah yang dilakukan oleh Imam Malik. Sama juga dengan isu anjing. Sebab tu antara mazhab yang sangat terbuka dengan anjing ni ialah mazhab Maliki. Tuan-tuan akan tengok orang-orang yang pegang dengan mazhab Maliki ni, dia orang sangat-sangat kuat dengan Malikiyah dia. Terutamanya negara Maghrib ni. Morocco sekarang. Morocco ni memang dia punya kuat dengan mazhab Maliki, lebih kuat berbanding orang Melayu dengan Syafi'inya. Ini benda yang kita kena tahu dan hakikat. Sebab tu ada tokoh-tokoh di sana yang cuba nak keluar daripada mazhab Malik ni. Bila mana dia orang nak bercakap pandangan mazhab, kena kunci pintu masjid ni, tak boleh bercakap. Sebab takut kena tangkap. Sebab ada syekh seorang, saya tak ingat nama apa, keluar masuk penjara sebab selalu provoke orang. Sebenarnya perbuatan dia tak salah, selalu perkenalkan pada orang untuk kenal juga pandangan mazhab lain, kenal juga pandangan mazhab lain. Sebab tu orang mazhab Maliki, dia tengok orang Melayu ambil wuduk, resah dia tengok orang Melayu ambil wuduk. Sebab kita buka kepala paik kan, buai banyak. Oh, Maliki tak buat perangai macam tu. Dan kalau kita tengok Maliki, kita akan kata, betul Maliki tak tahu apa tentang wuduk. Sebab mazhab Maliki, dia orang akan berwuduk dengan gayung, dengan timba tu. Dia orang tak belajar dalam fiqh dia orang air kena 2 kolah ke, tak ada isu tu. Sebab tu dia akan guna satu gayung tu, daripada gayung tu lah dia akan sempurnakan wuduk daripada basuh tangan sampai basuh kaki. Kalau kita mazhab Syafi'i, kita akan tahu itu ialah air mustakmal. Tapi bagi dia orang tak ada isu tu. Bagi dia orang tidak ada. Kalau kita tengok orang buat macam tu, dia Maliki tu. Bagi Maliki ni satu lagi ialah dia orang akan basuh sapuan kepala ni habis. Kalau dia tengok kita sapu separuh, dia dah rasa lain macam lah. Sebab itu ialah pengamalan di negara dia orang. Cuma nak kata anjing di Morocco ini normal. Bahkan masjid-masjid dia orang menyediakan tempat untuk ikat tali anjing dekat luar masjid. Tempat kita tak buat. Tempat kita buat lain macam, orang tengok. Biasa orang letak parking motor, tiba-tiba dia buat satu besi panjang satu untuk ikat tali anjing di situ. Bahkan ada sebahagian orang yang buta di sana. Mereka ni tidak ada pembantu di rumah, memang mereka dituntun oleh anjing untuk ke masjid. Kita tengok pun lain macam. Cuma mazhab Maliki, orang Morocco ni dia over sikit. Imam Malik kata anjing suci semua sekali, tapi bukan boleh pelihara macam orang kafir duk buat, sampai pelihara dalam rumah, duduk atas sofa sekali, tengok TV sekali. Bukan macam tu. Dia boleh duduk sampai kat luar je lah. Sebab Imam Malik berpegang kepada orang yang bawa masuk anjing dalam rumah, pahalanya akan berkurang 2 qirat sehari. Boleh guna kat luar je. Nak guna kat ladang, nak guna untuk mengawasi binatang ternakan tu boleh. Tapi buat masuk dalam rumah, tidur sekali, dia mandi lagi banyak pada tuan dia, tu tak kena dah. Yang tu tak kena. Cuma nak katanya kadang-kadang saya nak sebutnya gambaran. Cuma saya nak sebut Imam Malik di Madinah, dia tak tengok benda tu, jadi dia kata tak buat benda tu. Sebab tu puasa 6 di sisi mazhab Maliki tertolak. Walaupun hadisnya kuat. Okay, cuma nak katanya ada sebahagian mazhab Maliki ni, ulama mazhab Maliki ni, mereka kata boleh puasa 6 tapi jangan buat berturut-turut. Dan jangan beritahu orang kita puasa 6. Tambah-tambah kalau dia orang yang menjadi ikutan, dia ustaz, dia influencer, jangan nampakkan dia sedang berpuasa 6. Itu mazhab Maliki, dia punya tolak lah benda tu. Okay. Cuma nak katanya untuk kes ni pun, kes ruqyah ni pun, Imam Syafi'i dia follow Imam Malik, dan dia orang kata apa,
sebut benda ni. Dia kata boleh mendapatkan ruqyah daripada ahli kitab. Okay. Ibnu Battal rahimahullah berkata, yang dimaksudkan dengan kitabullah adalah Taurat dan Injil, kerana keduanya adalah kalamullah yang mengandungi ubat. Yang ni lagi terbuka dia punya kata boleh tu. Dia kata sebenarnya ahli kitab ni kita boleh ambil khidmat ruqyah dia, bukan mensyaratkan sahaja dia kena baca ayat pada Quran. Kita boleh minta dia ruqyah walaupun dia baca ayat daripada Taurat dia orang ataupun Injil dia orang. Boleh juga. Ini Ibnu Battal yang kemukakan pandangan ni. Sementara itu, Imam Az-Zarqani mengatakan, pesan Abu Bakar kepada wanita Yahudi tersebut, ubatilah dengan ruqyah daripada kitabullah, maksudnya adalah Al-Quran jika Islamnya diharapkan, atau dari Taurat jika ianya diharapkan. Sebenarnya diharapkan tu dia salah eja, diharapkan. Maknanya dia yang buat elaboration. Imam Zarqani kata, bila mana Abu Bakar kata ubatilah anak aku yang sakit ni dengan kitabullah, maknanya kalau kamu tahu pada Quran, baca pada Quran. Kalau kamu tahu pada Taurat, baca pada Taurat. Diharapkan pada dua-dua, atau tidak dikhawatirkan mereka mengubahnya. Maknanya dengan syarat Taurat yang dia baca tu bukanlah isi Taurat yang diubah. Yang ni lagi susah nak jaga pada zaman sekarang. Macam mana kita nak kata padri sekarang dia baca Old Testament ataupun New Testament yang tak diubah? Sebab kita kena tahu King James Version ni ialah Injil yang paling muktamad lah untuk zaman sekarang. Ianya ialah satu projek pendanaan daripada raja tu lah. King James tu raja lah, King James. Dia yang buat satu dana, keluarkan dana yang besar untuk buat penterjemahan Bible daripada bahasa Latin ke bahasa Inggeris yang dipertuturkan oleh orang-orang di Britain. Bila mana buat orang kata apa, perbandingan, cross check Injil Latin dengan Injil King James Version, banyak bertukar ayatnya. Bila mana cek lagi Injil Barnabas, lagi banyak. Barnabas ni ditolak oleh kebanyakan Katolik sebab Barnabas ni paling mirip dengan Quran, hampir kurang dia punya penyelewengan. Sebab tu Injil Barnabas memang tak diterima oleh kebanyakan aliran Kristian, baik di negara kita ataupun di dunia lah secara keseluruhannya. Injil Barnabas ni hanya dipegang oleh yang ortodok betul. Boleh katakan tak ada lah kot orang Kristian yang pegang, melainkan sikit saja. Ada sebahagian Kristian yang tidak ada unsur berhala dalam gereja dia, yang tu ada. Okay, cuma nak sebutnya ialah dia boleh juga baca daripada Taurat dia. Al-Baji, Imam Al-Baji, dia kata zahirnya lahiriah riwayat, lahiriah tu maksudnya zahiriah riwayat menunjukkan, maknanya zahirnya riwayat itu bahasa Indonesia kan, lahiriah riwayat, dia kata zahirnya riwayat menunjukkan bahawa maksud daripada kitabullah adalah Taurat, kerana si Yahudi biasanya tidak boleh membaca Al-Quran. Itu memang hakikat pun. Pada zaman sahabat, orang Yahudi dia tak boleh baca Quran sebab itu bukan pertuturan mereka, itu bukan kebiasaan mereka. Dia orang ni Bani Israel, dia orang ada lidah yang berbeza dengan kita, walaupun dia orang tu bercakap lebih kurang dengan bahasa Arab pada waktu tu, tapi dia orang tak mahir baca Quran. Tetapi mungkin juga zikrullah bukan Taurat atau ruqyah yang sesuai dengan kitabullah Ta'ala. Maknanya umumnya dia sebut, dia kata selama mana ianya masih dalam penyerupaan ataupun sama dengan Al-Quran. Benda ni susahlah untuk zaman tu. Okey, muka surat 342, kebenaran hal itu dapat diketahui melalui si wanita tersebut ketika memperlihatkan ruqyahnya, maka ketika ruqyah tersebut cocok, iaitu pun ataupun maksud dia sesuai dengan kitabullah, ia pun disuruh untuk melakukannya. Selama mana ayat Taurat tu okey, tidak melanggar ayat-ayat dalam Quran, maka boleh dibacakan. Ini pandangan yang kata boleh. Yang kata boleh ni bukan setakat boleh dengan syarat guna ayat Quran, boleh guna ayat pada Taurat lagi. Okey. Kelompok kedua iaitu kelompok yang mengatakan makruh. Kelompok yang mengatakan makruh ialah daripada pendapat Imam Malik dengan riwayat yang kedua. Riwayat kedua ni ialah di akhir hayat dia macam tarik balik. Rabi' bin Sulaiman
iaitu rakan kepada Imam Syafi'i, sebenarnya murid. Nak terjemah rakan ni tak berapa tepat lah. Rakan ni nampak macam staraf, tapi Imam Syafi'i itu guru dia. Dan pendapat ini dinisbahkan kepada Imam As-Subki dan Muhammad bin Al-Hasan daripada ulama Hanafiyah. Al-Baji rahimahullah berkata, dalam Al-Mustakhrajah disebutkan daripada Imam Malik bahawa ia tidak menyukai ruqyahnya ahli kitab. Sebab pada waktu tu ahli kitab di akhir-akhir hayat Imam Malik ni banyak yang gelong lah pun. Ahli kitab yang dah terlibat dengan sihir pun. Selain itu, apabila ruqyah tersebut tidak sesuai dengan kitabullah dan tergolong sihir yang mengandung unsur kekufuran yang bertolak belakang dengan syariat. Maknanya ahli kitab pada waktu itu sudah mula terlibat dengan sihir dan mereka menggunakan mantra-mantra sihir. Mantra-mantra sihir. Jadi Imam Malik tolak bolehnya untuk ruqyah daripada ahli kitab. Okey. Al-Maziri berkata, terjadi ikhtilaf, perbezaan pendapat tentang istirqa, meminta ruqyah kepada ahli kitab. Sekelompok ulama membolehkannya, sedangkan Imam Malik melarangnya supaya tidak memakai apa yang telah mereka ubah. Maknanya nak buat benchmark ataupun nak buat garis panduan tu susah dah. Sebab pada waktu tu ahli kitab dah merapu dah. Okay. Yang dapat difahami daripada ucapan yang melarang ruqyahnya ahli kitab ialah mereka melarang kerana dua alasan. Yang pertama, takut jika ruqyah yang dibaca itu diambil daripada isi Taurat yang telah diubah. Yang kedua, khawatir bila mereka menggunakan ruqyah yang maknanya tidak diketahui sehingga ia tergolong sihir ataupun sulap, iaitu ilmu hitam. Ini jelas diharamkan bagi muslim maupun ahli kitab. Jadi conclusion bawah tu disebut, ulama yang membolehkan ruqyah memberikan jawapan sebagai berikut. Hal seperti itu tidak mungkin mereka kerjakan. Merujuk kepada suasana ahli kitab pada zaman tu. Ruqyah itu persis seperti pengubatan secara medis ataupun secara perubatan yang menggunakan herba-herba terpilih ni. Yang apabila tidak ahli, pastilah tidak akan baik ucapannya. Okay, jadi conclusion yang dia nak bagi ni, ulama yang kata boleh, sebenarnya dia orang bukan bolehkan ahli kitab tu baca mantra, tapi ahli kitab tu yang mengadun herba-herba untuk berubat tu. Macam kita sekarang, kita pergi kedai Cina yang jual ubat, dia kafir. Dia bukan setakat ahli kitab, dia kafir, dia bukan penganut agama Samawi lagi. Tapi herba-herba yang dia gunakan tu ialah herba alami yang boleh untuk kita ambil dia punya bahan-bahan dia. Macam bahan-bahan yang ada dekat kedai-kedai ubat Cina tu kan, yang ditimbang secara kaedah lama tu kan. Ubat-ubat tu kita boleh berubat, ambil daripada dia sebab dia tahu. Macam kita pergi hospital lah, ada doktor-doktor non-Muslim, tapi dia tahu, dia belajar perubatan. Tapi kalau dia start baca mantra dia adun dengan tahi lembu sikit, kita tak ambil lah yang tu. Yang tu dah lain macam dah. Tapi kalau dia buat kajian klinikal, yang tu umum. Maknanya sebab zaman tu orang-orang yang disebut sebagai ar-raqi ni, orang yang pandai berubat ni, termasuk sekali lah doktor-doktor pun dalam tu, doktor perubatan. Okay. Pendapat yang rajih kita tengok sikit muka surat 343 ni, yang terakhir dah sebelum pada kita masuk tauhid rububiyah. Saya pun tak baca habis yang ni, kita baca nak tengok conclusion akhir dia. Telah kita ketahui bahawa meminta ruqyah kepada orang lain akan mengurangi kesempurnaan tawakal. Itu umum, kita dah bahas daripada awal. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis tentang 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap. Maka seorang Muslim selayaknya berusaha untuk meruqyah dirinya sendiri. Yang terbaik, kita ruqyah diri kita sendiri dan kita baca ayat-ayat pelindung. Itu yang terbaik, jangan minta pada orang. Jika terpaksa, dibolehkan meminta ruqyah kepada orang Islam dengan syarat-syarat yang disebutkan pada halaman yang lalu. Akan tetapi hal itu makruh. Itu kesimpulan daripada penulis. Jika meminta ruqyah kepada orang Islam hukumnya makruh, tentu ruqyah ahli kitab lebih makruh lagi sekalipun syarat-syarat tersebut dipenuhi olehnya. Adapun jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, hukumnya haram bagi orang Islam maupun bukan Islam. Maknanya kalau dia Muslim pun dia guna mantra tak ketahuan hala, kalau dia kafir lagilah tak boleh. Yang Muslim pun tak boleh, yang kafir pun tak boleh. Okay. Di antara dalil yang menunjukkan makruhnya ruqyah ahli kitab untuk kaum muslimin meskipun syarat-syaratnya terpenuhi ialah apa yang diriwayatkan oleh Zainab radhiyallahu anha, isteri Abdullah bin Mas'ud. Dia menuturkan,
kebiasaan Abdullah bin Mas'ud bila pulang daripada suatu keperluan dan sampai di pintu adalah berdehem dan meludah kerana ia tidak ingin masuk tanpa izin dan mendapati kami dalam keadaan yang tidak disukai. Zainab melanjutkan lagi ceritanya, pada suatu hari ia pulang dan berdehem sementara di rumahku ada seorang wanita yang sedang meruqyahku daripada bintik merah yang disertai dengan demam. Kerana takut ketahuan dia, wanita itu pun aku perintahkan sembunyi di kolong ranjang. Kolong ranjang ni apa dia? Di kawasan bilik dia yang paling gelap. Kolong ni ialah paling gelap lah, kawasan paling gelap. Okay. Setelah masuk rumah, Abdullah bin Mas'ud pun duduk di sampingku dan melihat di leherku ada benang bekas pengubatan. Lalu ia bertanya, apakah ini? Aku menjelaskan kepadanya bahawa itu adalah bekas pengubatan dengan ruqyah. Maka ia menarik benang itu sambil berkata, keluarga Abdullah paling anti terhadap syirik. Paling anti terhadap syirik. Sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah syirik. Zainab pun balas, dia kata, mengapa engkau berkata begitu? Bukankah mata saya pernah sakit sehingga saya harus pergi kepada seorang lelaki Yahudi untuk diruqyah? Muka surat 344, manakala ia meruqyahku, mataku pun tenang dan sembuh. Ibnu Mas'ud pun menjawab, itu adalah perbuatan syaitan. Syaitan itu telah menutupnya dengan tangannya. Apabila engkau membacanya, ia menahannya. Cukuplah bagimu membaca apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Adhibil ba'sa rabban nasi washfi anta syafi. La shifaa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Cerita pada kita, Abdullah bin Mas'ud ni sangat anti terlibatnya kita berurusan dalam bab perubatan dengan orang yang bukan Islam. Zainab isteri dia ni pernah ambil khidmat daripada orang bukan Islam. Datang ruqyah, datang rumah dia sebab dia ada alergik, bintik-bintik merah yang menyebabkan dia demam tu. Zaman dulu tak ada perkataan alergik, sekarang ni dia panggil alergik lah. Dia alergik dengan satu benda yang dia makan, dia kena macam tu. Jadi dia ada cara perubatan dia. Tapi perubatan dia guna benang. Sebab zaman dulu syiar ahli sihir ni dia mesti kena ada benang. Macam zaman kita ni, dukun yang tak betul ni apa dia punya ciri-ciri dia. Dia nak kena ada kemian, dia nak kena ada berasak-berasak. Lepas tu gelap tempat dia, ada lilin, ada tengkorak satu. Ini benda-benda ciri-ciri dia. Dia pun pakai akar-akar yang lain macam dekat tangan dia. Selalu pakai baju warna hitam, berikat dengan kain kuning. Ini semua ciri-ciri dia. Jadi Abdullah bin Mas'ud tak nak benda tu. Tidak mahukan benda tu. Lepas pada tu kita tengok apa saranan Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, kamu baca doa yang Nabi ajar. Adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Baca yang tu dan berharap Tuhan akan beri kesembuhan. Kita beri laluan azan dulu, lepas tu kita bagi kesimpulan akhir sikit sebelum pada kita tutup.
Okey, kita tengok sikit kesimpulan dia, apa yang dia sebut situ. Dia kata, ini menunjukkan kebencian Abdullah bin Mas'ud terhadap ruqyah si Yahudi. Ibnu Mas'ud tidak menanyakan ruqyah itu apakah dengan menggunakan kitabullah ataupun tidak. Ini bukti bahawa hal itu dibenci secara mutlak. Suatu hal yang perlu dan harus diperhatikan adalah tidak boleh menyamakan orang-orang musyrik, dukun dan paranormal itu dengan ahli kitab. Sebab ahli kitab itu mempunyai kitab suci, iaitu kalamullah, yang sampai kini di tangan mereka walaupun telah dirubah. Sementara para dukun, juru ramal, paranormal, ahli sihir dan orang-orang musyrik lainnya, maka majoriti ruqyah mereka menggunakan sihir dan bantuan jin. Hal tersebut diharamkan selamanya dan kami telah menjelaskannya dalam hukum sihir pada perbahasan yang lalu. Okay. Kesimpulannya ialah segala mantra-mantra yang tak jelas daripada orang Islam pun kita tak boleh terlibat dengannya. Tambah zaman kita ni sekarang ni, bila mana lahirnya uskun-uskun ni ialah ustaz dukun. Dia dukun tapi dia pakai baju ustaz. Okay. Lagi banyaklah sekatan-sekatan yang kita kena ambil perhatian. Maknanya berubat dengan orang bukan Islam tu confirm dah tak betul. Tak boleh. Okay. Nak berubat dengan orang yang Islam pun kena tengok juga macam mana rawatan dia, dan kena tengok bacaan apa yang dia pakai, amalan apa, ritual apa yang dia guna. Maknanya lagi payahlah untuk kita nak buat kata apa, pengenalan zaman sekarang ni. Yang Islam pun dah banyak penipuan, apatah lagi yang bukan Islam. Selesai kita perbahasan tentang tauhid uluhiyah. InsyaAllah untuk kali yang akan datang kita akan masuk perbahasan tauhid rububiyah. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.